Hello, hai, selamat datang ke channel Anime Watcher. So, macam yang korang tahu, semalam 8 Disember 2022, Mechamato The Movie telah ditayangkan di seluruh Malaysia. So, macam yang korang tahu, siri Mechamato ni merupakan prequel kepada siri Mechamato yang disiarkan sebelum ni lah. So, dalam cerita ni ringkasnya, dia adalah orang kata bagaimana Mechamato ni ataupun Amato bertemu dengan Power dia, iaitu Mechabot. So bear in mind korang, ini adalah spoiler talk. So kepada siapa yang belum tengok lagi movie Mechamato, aku cadangkan supaya korang stop tengok video ni. Korang pergi wayang dulu, tengok cerita tu, lepas tu baru korang datang balik kat channel aku, korang dengar balik apa yang aku nak cakap. Sebab pandangan aku mengenai movie ni ada unsur-unsur spoiler lah. Jadi aku tak bertanggungjawab kalau korang kecewa. Okay, so aku dah bagi tahu awal, ini adalah spoiler. Jadi korang kalau korang tak tengok lagi, stop tengok video ni, sambung balik tengok video ni lepas korang dah tengok movie Mechamato nanti. Okay guys, aku akan bahagikan cerita ni kepada dua part, iaitu part yang aku suka dan part yang aku tak suka. Kita bagi kepada part yang aku suka dulu. Okay, permulaan cerita ni dia macam, macam korang tahu dekat channel YouTube Monster, diorang dah payung kita dengan 10 minit pertama movie Mechamato, which is dalam movie tu kita dah nampak sendiri macam mana Mechabot ada dekat satu spaceship, kapal angkasa dalam penjara bersama dengan, aku tak ingat apa nama penjual tu, Bagogo ya, dengan Bagogo kan, dia nak jual apa tu, bukan popcorn tapi Boltcorn kan. Okay, so kita dapat tengok kat situ asalnya Mechabot. Tapi di perjalanan cerita ni kita dapat tengok macam sebenarnya Mechabot ni pernah dimiliki oleh seseorang. Maksudnya ada sebelum Amato, ada orang lain pernah menjadi tuan Mechabot, which is tuan dia dah mati sebab dibunuh oleh musuh dalam movie ni lah, nama dia Rakakus. Okay, macam mana aku nak cakap supaya benda ni mudah korang faham. Okay, macam ni. Secara ringkasnya, cerita ni mengisahkan bagaimana Mechabot bertemu dengan Mechamato. Kemudian Mechabot tu sendiri dikejar oleh seorang pengumpul power sfera yang bernama Rakakus. Okay, Rakakus ni kerja dia ialah kumpul power sfera yang berkonsepkan armor. Okay, macam korang tahu, power sfera ada macam-macam konsep. Ada konsep elemen, ada konsep armor dan macam-macam lagi lah. So Mechabot ni adalah power sfera yang berkonsepkan armor, which is bila pengguna dia pakai tu macam Mechamato tu lah, dia ada macam suit Iron Man macam tu kan. Okay, kemudian itu je. Movie ni mengisahkan itu saja. Mechabot dikejar oleh Rakakus dan Mechamato cuba mempertahankan Mechabot daripada ditangkap oleh Rakakus. Okay, so di permulaan cerita aku bagi tahu tadi, kemudian dia bersambung dengan dia macam dekat bandar Kota Hile yang Amato tinggal tu. Sebenarnya actually kat situ dah ada seorang superhero yang diberi nama Mask Mana. Okay, Mask Mana ni dia ada vibe Iron Man sikit. Maksudnya dia menggunakan teknologi untuk melindungi bandar Kota Hile. Okay, tapi apa yang up sikit Mask Mana ni daripada Iron Man yang kita kenal adalah Mask Mana ni dia bertarung menggunakan silat. Actually Mask Mana ni dia ada tiga pengguna tau. Dia ada 3 orang yang jadi Mask Mana, iaitu ayah kepada kawan Amato tu, Encik Aman, guru silat Amato, Cik Sah, Tok Sah, dan seorang lagi Datuk Bandar Kota Hile. Saya tengok nama dia Andy, saya rasa YB Andy. Okay, so 3 orang ni dia orang bergabung, dia orang take turns menjadi Mask Mana melindungi bandar Kota Hile. So kat sinilah bila Rakakus datang untuk rampas Mechabot, Mechamato cuba mempertahankan. Memang Mechamato tak mampu nak lawan Rakakus tu. So dibantu oleh Mask Mana untuk melindungi Mechabot daripada ditangkap oleh Rakakus. So dalam cerita ni actually tak ada siapa pun yang tahu siapa itu Mask Mana selain daripada Amato. Cuma Amato je yang tahu siapa originality Mask Mana tu. Tapi di ending cerita ni dia reveal lah, Pian, kawan Amato tu, dia tahu rupanya ayah dia Mask Mana. So sebab Pian ni dia idolakan Mask Mana tu, Mask Mana power lah sebagainya kan. Dia tak tahu tu sebenarnya ayah dia. So di akhir cerita dibagi tahulah yang Mask Mana tu ialah ayah kepada Pian, iaitu Encik Aman. Okay, basically itu je cerita dia. Mengisahkan dia, perjalanan cerita dia sangat ringkas. Dia tak
bagi aku cerita ni dia tak kompleks macam, okay, ni aku cerita di akhir video nanti. Okay, basically tu saja. So apa yang best mengenai movie Mekamato ni? Yang pertama, animation dia. Animation dia memang another level lah. Macam korang bagi tahu dekat aku, dekat Malaysia, dekat Filipina, dekat Indonesia, dekat Singapura, dekat Thailand, negara serantau kita, ada tak mana-mana siri kartun atau anime ataupun animasi yang animasi dia tu secantik Bobo Boy, secantik Mekamato dan secantik Agent Ali the movie? Kalau ada kau beritahu aku, nanti aku tengok. Setakat ni setahu aku tak ada. Okay, memang animasi dia memang cantik. Okay, storyline dia memang senang difahami dan dia ada beberapa momen yang kita boleh jangka benda tu. Tapi director dia pandai. Dia tahu kita boleh jangka benda tu, so dia tambah sedikit, inject sedikit elemen merupakan okey. Aku dia macam bila kita tengok tu macam, oh ya, yelah, apa yang aku teka ni betul, tapi ada benda lain juga yang menyokong benda tu. Contohnya bila kita tengok cara Mas Mana lawan dengan Rakakus tu, kita dapat feeling yang, oh ini ayah aman ni dengan teknologi semua ni. Tapi bila dia lawan dengan silat tu, ini tak sah ni, kata mana guru silat Amato tu kan. So at the end bila dia reveal, ya betul, Ahmad Datuk Sah dulu Mas Mana, tapi dia tambah pula dengan watak Datuk Andy, which is Datuk Bandar Kota Hilir tu, yang mana karakter Andy ni, Datuk Andy ni, dia keluar kejap je masa dia perasmian pertandingan beca, kalau tak silap aku. Dia keluar kejap je, so rupa-rupanya dia pun salah seorang daripada Mas Mana. So itu quite surprise lah. Okay, lagi aku suka, okay, fighting scene. Okay, fighting scene dalam cerita ni, okay, kalau kita compare dengan Bobo Boy Galaxy movie Bobo Boy yang kedua, yang dia lawan dengan Rataka tu kan. Okay, kalau korang ingat dalam movie Bobo Boy tu, dia ada fighting scene dia macam, okay, ending sikit, ni lama. Lepas tu dia ada cebisan-cebisan fighting scene lah. Berbeza dengan Mekamato, fighting scene dia bersepah. Tapi bersepah tu bukannya tak best. Fighting scene dia bersepah tapi on point. Maksudnya part tu memang dia kena gaduh. So dia gaduh kat situ. So cara dia gaduh tu, dia bukannya gaduh macam, okay, aku bukan nak burukkan Iron Man okay, sebab Mekamato ni merah. So bila aku tengok Mekamato tu, macam Iron Man lah. Tapi bila kau tengok Iron Man lawan, dia lebih kepada gadget tembak cung. Mekamato tak. Mekamato ni dia macam dia belajar silat. So dia berlawan menggunakan teknik persilatan dia tu. Dan Mekamato ni kreatif tau. Dia kan Mekabot, dia boleh mechanize dengan apa-apa je yang ada di sekitar dia. So dia ambil je apa-apa yang dia sempat capai tu, dia mechanize. So dia bertarung menggunakan kaedah tu. So nampak Mekamato ni lebih kreatif. Ada satu scene tu, Mekamato cari dia nak mechanize dengan apa ni, tak ada jumpa. Lepas tu dia buka satu container tu, dia ada jumpa macam tisu bergulung-gulung, tisu toilet kan yang bergulung-gulung tu, ada banyak dalam container tu. Dia tak tahu nak buat apa. So dia dapat idea, ditukarkan, dia mechanize tisu-tisu tu menjadi bom tangan. So dia baling dekat Rakakus, semua melantun lah semua Rakakus tu. So nampak kat situ creativity Amato kat situ. Okay, kemudian fighting scene, okay, memang aku sebut tadi, fighting scene memang gempak gila. Fighting scene si Mas Mana tu memang apa, aku kata memang another level. Memang tabik spring dengan dia punya studio yang buat Mekamato ni. Dia tak nampak, dia macam Iron Man yang level lagi up lagi dari Iron Man, tahu tak? Sebab Mas Mana ni selain daripada dia berlawan menggunakan tangan dia, kadang-kadang digunakan macam lightsaber lah. Lightsaber tu, kalau Tok Sah yang kontrol Mas Mana tu, pedang dia tu, lightsaber dia tu berbentuk keris lah. Kalau Mas Mana tu dikontrol oleh orang lain, keris itu, lightsaber tu bentuk lain lah. Okay, tapi dia ada ditambah Mas Mana ni ada support. Dia disupport oleh beberapa drone. Okay, drone tu cool gila kot. Dia boleh tembak, dia boleh pertahankan Mas Mana. Lepas tu dia boleh support Mas Mana dari segi macam nak terbang ke apa. Okay, drone tu dia akan melekat dekat badan Mas Mana. Lepas tu dia akan terbang ke Mas Mana. So cool gila kot. Dari segi Mas Mana, dia ada durability, dia ada offense dengan defense. Memang mantap Mas Mana ni. Okay, sebab tu bila kita tengok balik ending Mekamato, ending Bobo Boy the movie, Mas Mana ni macam seseorang yang higher level dalam Top Pops. So bila kita tengok movie Mekamato ni, kita macam okay, no wonder Mas Mana dapat jadi seorang yang penting dalam Top Pops. Sebab dia cool kot. Dia tak ada power sfera time tu, dia tak ada power sfera. So dia bertarung menggunakan gadget-gadget yang dia ada je.
Itu pun dah kuat gila. Bayangkan sekarang ni, okey, sebab nanti di akhir cerita Rataka kalah kan. Sorry kan, Rakakus kalah. So power Sfera Rakakus tu, walaupun dia tak tunjuk dalam movie Mekamato ni, technically power Sfera tu berada di bumi. So, pertarungan akhir dia berlaku di bumi, dan pertarungan terakhir tu berlaku di office ataupun di markas Mas Mana, ayah si Aman tu lah. Ayah Pian, itu Encik Aman. So power Sfera tu berada di situ. So kita boleh assume yang Mas Mana ambil semua power Sfera yang Rakakus cari dan untuk digunakan. So bayangkan, tanpa power Sfera pun Mas Mana tu dah power, dah cool gila. Tapi bila digabungkan dengan power Sfera yang dia dapat daripada Rakakus, memang kuat gila. Memang kuat, tak boleh cakap apalah. Okay. Aku lupa nak beritahu kenapa si siapa ni Rakakus ni dia nak sangat Mechabot tu. Okay, dia macam ni tau. Rakakus ni kan dikumpul power Sfera berbentuk armor. Masalah dia sekarang adalah dia nak gabungkan semua power Sfera armor dia tu menjadi satu dekat badan dia, yang mana dia tak boleh nak buat sebab dia ada limit lah. Contohnya dia boleh pasal satu je dekat tangan, satu lagi dekat tangan kiri, satu dekat belakang dia. Dia tak boleh nak gabung semua sebab dia ada banyak power Sfera armor. Okay, so salah satunya penyelesaian yang dia boleh buat adalah dia kena gunakan kuasa Mechabot untuk mechanizekan semua power Sfera tu dekat badan dia menjadi satu. So sebab tu dia nak Mechabot tu macam key untuk dia jadi ultimate form dia. Macam tu lah lebih kurang. Tapi malangnya Mechabot telah memilih Amato sebagai tuan baru dia. Okay, so itu saja. Apa lagi? Okay, dari segi kematangan. Okay, Amato dalam movie ni dia nampak dia kebudak-budakan, tapi dia tak. Okay, kalau kita compare dengan dia dengan Bobo Boy, actually tak banyak beza. Dia ada sampai dia matang, ada sampai dia childish. Okay, so actually dia lebih kurang je dengan Bobo Boy. Tapi once dia tapi bagi Bobo Boy serius sikit kot. Fighting dia agak serius. Kalau Mecamato, yang last kali tu pun masa dia lawan dengan Rakakus tu, dia boleh lagi buat teknik-teknik bodoh dia. Apa dia, tepukan monyet ke apa benda lah semua tu kan. Dia boleh lagi, tapi dia tak serius sangat. Tapi itu dia menang dengan cara tu. Okay, tapi kalau kau tengok Bobo Boy, dia macam fighting scene dia lawan Rataka tu kan. Memang dia benci gila dengan Rataka, dia marah gila. So macam tu cara dia lawan. Tapi Mecamato ni dia marah juga dengan si Rakakus ni sebab dah cederakan kawan dia. Tapi tak tahu, aku tak rasa si Amato ni dia kebencian dia terhadap musuh tu sekuat kebencian Bobo Boy terhadap musuh dia. Faham tak maksud aku? Tapi tahu mungkin tak tahu, kisah pada korang lah untuk menilai nanti bila korang dah tengok nanti. Okay, so itu benda yang best dalam movie ni. Okay, kita pergi pula kepada apa yang tak best dalam movie ni. Okay, apa yang tak best Tengok, susah tau aku nak cari apa yang tak best dalam cerita ni. Okay, kalau aku boleh petik satu pun. Okay, contoh aku dah berusia, aku dah tengok banyak kartun, aku dah tengok banyak anime. Konsep satu benda bergabung dengan benda lain untuk menjadi senjata yang power superior, dia dah ada. Okay, contoh kalau korang tengok Ben 10, ada satu alien tu nama dia Upgrade. So dia upgrade tu, dia boleh gabung dengan apa-apa benda jadi senjata baru. Okay, kalau kau tengok Dino Rex, apa nama dia? Rex yang lepas Ben 10 tu pun dia ada konsep yang sama, dia bergabung untuk menjadikan senjata. So apa yang aku nak cakap kat sini adalah konsep satu benda tu bergabung dengan yang benda lain untuk jadi senjata tu, konsep tu dah ada dah lama. Okay, so bila aku tengok Amato bila bergabung nanti, dia akan bergabung dengan helikopter tau. Mecamato fighting scene yang last kali yang dia menang nanti tu, dia akan bergabung dengan helikopter. Itu cool, bagi aku cool. Tapi konsep tu dah ada benda tu dah lama. Dia tak menarik. Okay, dia tak menarik sangat perhatian aku. Tapi untuk kalau untuk adik-adik yang baru tengok animasi, benda ni mungkin menarik lah bagi adik-adik sebab ni mungkin benda baru. Tapi untuk saya yang berusia ni, saya dah tengok banyak cerita, ni bukan benda baru. Konsep tu tak menarik. Tapi cara studio Mecamato ni bawa cerita ni untuk menarik perhatian saya, itu bagus. Itu saya bagi thumbs up. Okay, apa lagi yang tak best? Okay, ada certain part dalam movie ni dia agak draggy. Dia macam tak perlu kot scene ni. Dia macam tu. So, mungkin dia terpaksa tambah scene tu untuk cukupkan durasi filem tu.
Dan okey, contoh ada satu scene okey, lepas Datuk Bandar Kota Hilir tu rasmikan pertandingan beca something-something tu, ada satu nyanyian. Okey, nyanyian tu dia aku rasa dia nak buat macam kalau korang tengok cerita Ejen Ali, okey, yang movie yang lagu Mamak Maju tu kan. Okey, yang masa dia nyanyi dengan Ali kan dekat restoran Mamak tu kan. Okey, aku rasa dia nak buat macam tu. Tapi aku rasa timing lagu tu tak sesuai lah. Sebab masa tu Amato sedang dikejar oleh robot-robot Rakakus tau, dekat sekitar bandar tu. Sekitar bandar tu juga ada perasmian tu, dan time tu diselitkan lagu beca tu. Kalau lagu beca tu diselitkan dalam scene yang tak ada gaduh-gaduh, kita ada sesi kejar mengejar, itu cool, bagi aku best. Tapi kita tengah fokus ni dengan Amato dikejar oleh penjahat ni, geng-geng tu. Tapi tiba-tiba ada lagu tu, dia kacau. Okay, kalau korang tengok movie Bobo Boy, part last tu, yang masa Bobo Boy nak fusion tu kan, tiba-tiba diselitkan scene Papa Zola bertelur ayam. So macam dia kacau mood tau. Dia kacau mood. Memang dia kacau mood lah. Okay, so bagi aku itu yang tak best. Okay, dua je kot yang tak best. Okay, dua tak best. Okay, sekarang aku beralih kepada, okay, aku tambah sikit berkenaan dengan kalau compare movie ni dengan, okay, ni franchise Bobo Boy kan, Amato, Bobo Boy, dia satu franchise. Kalau compare yang ni dengan movie Ejen Ali sebelum ni, apa yang aku boleh cakap adalah dari segi message yang cuba disampaikan tu, movie Ejen Ali punya message tu lagi berat dan lagi dewasa compare to Amato. Dia ada message tapi dia tak berat sangat, which is kalau yang budak-budak nak tengok, itu memang diorang boleh hadam. Tapi kalau Ejen Ali, dia ada message tersembunyi yang dia cuba sampaikan, which is budak jadi pencuri itu message berat tu, budak jadi pencuri. Okay, tapi dia counter balik dengan beberapa elemen yang kalau budak-budak tengok, okay, parents tu kena advise anak dia. Okay, jangan buat macam ni. Sebab tu nak tengok movie kena ada bimbingan daripada orang dewasa. Okay, so sebab itu bagi aku, dia dua movie ni dia best dengan cara mereka yang tersendiri. Bobo Boy best, ataupun universe Bobo Boy ni best dengan cara dia tersendiri. Universe Ejen Ali best dengan cara dia tersendiri. Okay, so kalau nak compare, itu saja yang aku boleh compare antara dua universe ni. Okay, so aku rasa itu saja. Mid credit scene, kalau korang dah habis tengok movie ni, okay, jangan bila dah habis cerita tu, korang jangan balik dulu, sebab di akhir tu dia akan satu mid credit scene. Okay, yang ni bagi aku macam korang ajar betul. Sebab apa tau? Okay, dia macam ni tau. Movie Mecha the Movie ni sebenarnya adalah satu suasana di mana Amato dewasa bercerita dengan Bobo Boy kecil macam mana dia berjumpa dengan Mechabot. Okay, basically itu. So bila dah habis cerita tu, Bobo Boy kecil kata, ayah bestnya, dia pun nak juga Power Sphera macam Mechabot. Lepas tu ayah Amato pun kata, yelah. Dia pun buka dia punya alat mechanize tu. Dia kata, okay, Bobo Boy nak Power Sphera colour apa? Lepas tu Bobo Boy kata, nak warna kuning lah. Okay, lepas tu Amato pilih lah satu Power Sphera berwarna kuning, which is Ochobot. So bila dia klik Ochobot tu, dia macam order dari Tapop something lah. So delivery lah. So tapi Amato cakap, benda ni akan sampai lambat sikit lah, dia kata. Tapi benda ni akan sampai lah nanti. So bila benda ni sampai, yang kan Amato order barang tu daripada Tapops, yang menghantar Power Sphera Ochobot tu ke bumi adalah dua orang tau. Satu tu aku tak kenal siapa, dan satu lagi tu Adudu babe. Adudu kau ajar. Dia bukannya penakluk Power Sphera macam ni ya, acah-acah feeling selama ni. Dia bukannya penakluk bumi, dia bukannya pengumpul Power Sphera apa. Dia actually career service. Dia macam postman, dia macam GNT kan. Dia penghantar je Power Sphera tu kepada Bobo Boy. So itulah Adudu scam kita selama ni ya. Dia bukannya pengumpul Power Sphera macam yang dia claim tu. Dia cuma penghantar Power Sphera. Memang sepatutnya Power Sphera tu dihantar kepada Bobo Boy kan. Sebab itulah kalau korang perasan episod pertama Bobo Boy yang dulu-dulunya tu, once coba buka je mata,
Mungkin kebetulan awak Boboiboy lalu kat situ, tapi sebenarnya dia dah sync. Amato dah sync dah. Awak coba dengan Boboiboy. Sebab dia dah sync dah mengatakan yang Boboiboy tu tuan dia. Memang Amato dah siap awal-awal lagi. So itu saja, memang Adudu ni kurang ajar. Memang dia scam kita semua. Okey, so memang korang kena tunggu scene tu memang gempak gila. So itu saja daripada aku. Kalau korang ada apa-apa nak tambah, korang boleh add di bahagian komen. Nanti jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye.